أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka sebenarnya telah meriwayat ulama bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyi kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, Ya Daud, ta'allamal ilma an-nafi'a. Ya Daud, ta'allamal ilma an-nafi'a. Faqala ilahi wa ma ilmun nafi'u. Faqala ilahi, Ya Daud, ta'allamil ilma an-nafi'a. Faqala ilahi wa mal ilmun nafi'u. Faqala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati. Faqala an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in, wa kamala qudrati ala kulli syai'in. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya, fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Terjemahan dia, Hei Daud, wahai Nabi Daud alaihi salam, belajar olehmu akan ilmu yang memberi manfaat. Belajar olehmu akan ilmu yang memberi manfaat. Ta'allamil ilman nafi'a. Belajar olehmu akan ilmu yang memberi manfaat. Maka sembah ia, maka bertanya ia, ya Nabi Daud alaihi salam, Hei Tuhanku, wahai Tuhanku. Hei Tuhanku, wahai Tuhanku. Tuhan tu diajar dengan tehenun. Kalau hak Jawi, tehenun. Kita tewaw henun. Tak? Tehenun ni tahan jadinya. Tehenun, Tuhan. Maka sembah ia, maka bertanya Nabi Daud alaihissalam, Hei Tuhanku, dan apa ilmu yang memberi manfaat itu? Apakah ilmu yang memberi manfaat? Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa engkau mengenal akan jalalku. Apa di ilmu yang memberi manfaat? Bahawa engkau mengenal akan jalalku, akan sifat aku yang bersifat dengan sifat jalal, kesempurnaan, dan kebesaranku, kebesaran pangkatku,
dan sempurna kudrahku, yakni kekuasaanku atas tiap-tiap sesuatu. Maka bahawasanya inilah ilmu mengenal akan jalalku, mengenal akan kebesaranku, mengenal akan kibriyatku. Mengenal akan kibriyatku. Itu kinayah daripada sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bahawasanya inilah ilmu yang memberi manfaat, mengenal akan jalalku dan kebesaranku Allah Ta'ala, yang mendampingkan dikau, yang menghampirkan dikau kepadaku dengan beribadah kepadaku. Ini ilmu yang memberi manfaat, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan sifat jalal Allah Ta'ala, sifat kebesaran Allah Ta'ala, sifat kibriya Allah Ta'ala. Kibriya ni kinayah daripada sempurna lah. Sempurna zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kibriya ni kok. Sombong lah. Pada ni. Tapi di sini kinayah kepada kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan sempurna kudrahku, kekuasaanku atas tiap-tiap sesuatu. Ini ilmu yang memberi manfaat. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana terdahulunya Maghazali datangkan manfaat ilmu. Apakah manfaat ilmu? Manfaat ilmu yang mana sangat berhajat hamba kepada ilmu. Kerana ditaruh, dibina, diasaskan segala pekerjaan ibadah sekaliannya atas ilmu. Istimewa ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu tasawuf. Ini hadis ni membicarakan ilmu tauhid, ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin ni Maghazali selesai bicara fardu ain tauhid setakat mana, fardu ain tasawuf setakat mana, fardu ain fiqh setakat mana, kemudian mana fardu kifayah. Ini sangat-sangat mustahak kita mengetahui kadar sakatan fardu ain tauhid setakat mana, fardu ain tasawuf setakat mana, fardu ain fiqh setakat mana. Kita belajar dah fardu ain, yelah belajar dah fardu ain, selesai dah kadar dia. Ada ni ilmu yang diajar pada masa budak-budak tu, itulah fardu ain, tapi itu asas. Daripada budak-budak kita diajar hafal rukun Islam, rukun iman, hafal sifat 20, sifat Rasul, aqaidul iman yang 50, hafal nama-nama malaikat, hafal nama-nama kitab, hafal nama-nama Rasul. Memang itu fardu ain, tapi itu hanya asas permulaan saja. Hafal tu, waktu asas permulaan sangat-sangat. Hafal rukun semayang, hafal rukun wudu, hafal rukun mandi wajib, hafal rukun tayammum. Memang itu fardu ain, tapi itu hanya asas permulaan. Setakat kalau kita cakap ilmu dunia kok, setakat nak kenal ABC je, nak kenal 1, 2, 3 je. Berarti setakat tu tak kenal ABC, nak baca macam mana pula kenal ABC tu. Ada ni, kenal ABC, tulis tak boleh nak baca. ABC kenal, tulis tu kok boleh baca macam mana tak tahu. Kena naik setangga. Tapi ilmu dunia tak using belajar siang malam, cair belajar ilmu dunia belah-belah tahun. Ilmu fardu ain agama hafal asas saja. Ada gitu je. Itu ilmu budak-budak asas sahaja fardu ain. Setakat manakah lengkap fardu ain tauhid? Setakat manakah lengkap fardu ain tasawuf? Setakat manakah lengkap fardu ain fiqh? Ingat baik, tidak melengkapkan fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh, berdosa besar. Berdosa besar. Sebab dalam sakatan fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh ni fardu ain, wajib atas tiap-tiap seseorang yang mukallaf. Fardu ain. Tidak melengkapkan fardu ain, apa hukum? Makruh. Dosa kecil.
dosa besar, malaikat akan catat setiap saat. Kalau kita tidak berusaha melengkapkan kadar fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Kita nak melengkapkan ni lah. Mana kadar dia? Alhamdulillah. Selesailah fardu ain tu. Ya, selesai. Alhamdulillah. Dah selesai. Kadar sakatan dia setakat mana? Tak tahu kadar. Tapi selesai dah. Selesai dah. Kadar tak tahu. Jawapan apa kita? Selesai. Ni kita tahu. Ni kadar dia. Ni hak dia. Alhamdulillah. Fardu ain ni kadar ni kita selesai dah. Nak mengulangi fardu ain, nak mendalami ilmu fardu kifayah, ataupun nak kejar ilmu dunia, terpulanglah. Selesai ilmu fardu ain. Mana hak, mana sakatan. Kan tak ni? Ini mustaq dalam kitab Minhajul Abidin ni. Kadang-kadang sukatan ni sendiri, kadang-kadang bukan kata orang awam. Orang yang boleh ceramah agama pun tak boleh nak cerita. Setakat mana fardu ain tauhid? Tak tahu. Setakat mana fardu ain tasawuf? Tak tahu. Orang ceramah. Setakat mana fardu ain fiqh? Tak tahu. Ada ni. Ni akhir zaman. Akhir zaman. Ilmu agama bertambah kurang, bertambah kurang, bertambah kurang. Akhirnya agama hanya tinggal pada nama sahaja. Agama hanya tinggal pada rupa zahir sahaja. Masjid besar, orang bersembahyang, orang berpuasa, orang membayar zakat, orang mengerjakan haji dan umrah, berlomba-lomba. Tapi asas fardu ain tauhid tasawuf fiqh belajar ke tak? Kenapa kata orang ceramah agama pun terkadang tak tahu dia punya sakatan? Sebab kalau dia tahu dia punya sakatan, hak fardu ain hak mana, bila diberi peluang untuk mengajar, tekanlah fardu ain dahulu. Fardu ain tauhid dahulu, fardu ain tasawuf fiqh. Ada ni. Bukan berceramah tak tahu hujung pangkal. Tak belajar hak sakatan ni, berdosa besar. Kemudian ini ke atas kita, orang balik. Orang yang balik terberat ke atas kita. Sakatan fardu ain ni jugalah yang wajib kita ajar pada anak kita sebelum umur 15. Sebelum tingkatan 3. Sebelum tingkatan sampai tingkatan 3 lah kita kata. Kena selesai fardu ain tauhid tasawuf fiqh kepada anak kita. Wajib kita ajar. Bukan sekolah wajib ajar. Kita wajib ajar. Mak ayah wajib ajar. Tapi kalau sekolah tolong melengkapi, ingatlah beban kita, tanggungjawab kita. Sekolah boleh melengkapi, minta maaf. Sekolah tidak boleh melengkapi. Asas ada. Melengkapi, minta maaf. Terutama sekali ilmu tauhid. Terutama sekali ilmu tasawuf. Ada ni. Jadi kalau kita tak ajar anak kita sebelum umur 15, anak kita balik dalam keadaan masih lagi jahil sebahagian ilmu fardu ain. Adakah anak kita belajar fardu ain kemudian? Tidak. Maka anak kita balik berserta dosa besar sepanjang masa puluh-puluh tahun sampai umur 5-60 dalam keadaan dosa besar jahil fardu ain, tua-tua nak amal ibadah dalam keadaan dosa besar jahil ilmu fardu ain. Amal ibadah tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ibadah serta jahil fardu ain itu adat budaya, itu bukan amal ibadah. Itu bukan bekal akhirah. Itu bukan bekal akhirah. Itu hanya adat budaya tradisi. Bukan ibadah. Sebab kitab Minhajul Abidin, Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan orang yang beribadah kepada Allah. Perjalanan kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Itu nama penuh kitab Minhaj. Minhajul Abidin, perjalanan orang yang beribadah kepada Allah. Macam mana perjalanan orang beribadah? Perjalanan ni pula kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Macam mana jalan ibadah? Susun dah kitab Minhajul Abidin. Permulaannya, ibadah samaratul ilmi. Buah hasilan di ilmu. Buah panggil ibadah. Tanpa mari daripada ilmu, dia panggil adah, bukan ibadah. Ingat baik. Jadi terkadang daripada kita ibu bapa tak ajar anak kita fardu ain sebelum umur 15, mereka balik, mereka fokus pada ilmu dunia mereka saja. Mana ilmu akidah mereka? Berdosa besarlah mereka, bertahun-tahun, berpuluh tahun
Kemudian, selesai dah. Pencing dah. Nak buat ibadah. Mana ilmu? Tak dipedulikan juga. Sampai ke mati. Berdosa besar. Setiap saat malaikat catat dosa besar. Nak duduk mana? Itu bukan minhaj. Itu bukan perjalanan orang yang beribadah kepada Allah. Bukan. Itu bukan perjalanan ila jannati rabbil alamin. Kepada syurga bait Tuhan sekalian alam. Jadi kita nak bawa diri kita ke mana? Kita nak bawa anak cucu kita ke mana? Ke syurga Allah Ta'ala lah. Itu bohong. Bukan ke syurga. Yang terbawa anak kitanya matlamat duniawi. Hak ni berjaya tinggi ni. Hak ni berjaya tinggi ni. Anak ni begini. Menantu ni begini. Cucu-cucu ni begini. Ukhrawinya mana? Kalau kata matlamatnya syurga. Nak syurga. Nak bawa sekeluarga ke syurga. Syurga mana? Syurga duniawi mungkin lah. Sebab berjaya tinggi-tinggi. Ada ni. Dalam kitab Minhaj ni ambil molek jalanan dia. Sebab terkadang nanti akan bicara bab tipu daya syaitan. Imam Ghazali mengatakan terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Atas rupa kebajikan. Ada ni. Kita cerita ni orang yang terkadang berjemaah 5 waktu ni. Kita cerita. Kalau hak hanya mari bermusim, 5 waktu pun tak datang ke masjid, kuliah fardu ain pun tidak pernah hadiri, hanya mari setahun sekali, itu faham-faham lah. Mari nak buat ibadah ke, mari nak berpesta ke, wallahu alam lah. Mari nak buat ibadah ke, mari nak berpesta. Kan kita kan tempat-tempat sukaria. Kita akan bawa anak cucu kita. Kecil-kecil pun kita bawa. Tempat sukaria. Tempat boleh bermain-main. Maka timur macam-macam lah. Hak tahunan. Hak budaya tahunan. Tradisi tahunan kita boleh tengok. Banyak mana waktunya tidak. Kuliah fardu ain tak pernah peduli. Sepatutnya kuliah fardu ain lah. Kita bawa habis dengan anak cucu kita. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak ajar anak kita. Isteri kita tak mampu nak ajar isteri kita. Kita pun bawa anak kita, isteri kita sama-sama belajar fardu ain. Pernah bawa anak isteri? Tak pernah. Tak pernah. Masjid tu ajarlah fardu ain macam mana pun pada akhir aja. Masuk bulan Ramadan, habis dia bawa anak-anak dara pun dia bawa belaka. Lepas tu budak-budak kecil pun dia bawa belaka. Akhirnya menjadi macam umpama taman permainan. Bising bangun. Bising bangun. Orang nak fokus pada ibadah pun terganggu. Itu nak kata apa tu? Sebab itu bukan berlandaskan kepada ilmu. Kalau nak berlandas kepada ilmu, balik semula lah. Apa hukum kita bawa isteri kita yang muda-muda, anak dara kita yang muda-muda ke masjid? Apa hukum? Makruh kena balik pada hukum agama. Kalau nak balik pada hukum adat, tradisi, bagus. Mari ramai-ramai. Tambahan pula sekarang ni, kalau ada tempat yang berasingan, okey sikit. Ni belah orang perempuan, ni belah orang lelaki. Agak parking dekat-dekat dengan tangga perempuan, tu masuk kawasan perempuan. Okey lagi. Tapi kena jaga molek lah. Faham tak ni? Tinggal rumah, takut jadi pesen lain. Tetapi terkadang pintu depan sama-sama lelaki perempuan. Dekat nak kita masuk masjid pun, sama-sama lelaki perempuan, bersisih bahu. Boleh bawa isteri kita, boleh bawa anak dara kita seumpama tu. Ini kalau nak cerita bab ibadat, kalau nak cerita bab adat tradisi, okey je lah, bawa je lah. Ya tak? Macam apa? Tradisi tahunan. Hak tu hak jenis tak pergi masjid. Hak kita main masjid 5 waktu. Kita dengar. Macam mana fardu ain tauhid tasawuf pekoh. Kita selama ni. Kata anak kita sebut tadi, anak kita bawa belajar masing-masing bersama kita. Mana fardu ain? Ni sukatan dah kita Minhajul Abidin. Fardu ain tauhid setakat mana, selebih tu fardu kifayah. Fardu ain tasawuf setakat mana, selebih tu fardu kifayah. Fardu ain pekoh setakat mana, selebih tu fardu kifayah. Ada ni. Kalau tidak, mengekali dosa besar kerana jahil ilmu fardu ain. Jahil ilmu fardu ain. Pegangan salah pula, dosa besar yang lain. Sifat-sifat kepujian di hati tidak disemaikan. Taubah pun tidak disempurnakan. Rukun taubah pun tidak disempurnakan.
Itu dosa besar yang lain. Riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan. Itu dosa besar yang lain pula. Semayang tidak sah, dosa besar yang lain. Puasa tidak sah, dosa besar yang lain. Jahil fardu ain fiqh, jahil dalam bab taharah, terkadang wajib semayang, tak semayang-semayang pun lagi. Kerana jahilnya fardu ain fiqh, tinggal semayang. Biasa soalan di bulan Ramadan, soalan sebelum Ramadan. Saya minta soalan bab puasa, 2-3 tempat dah, soalan yang sama je lebih kurang. Lebih kurang je. Macam mana orang perempuan yang sudah kering haid sebelum waktu subuh pada waktu sahur, tapi kami mandi lepas daripada subuh sebab kami waktu sahur nak mempersiapkan makanan sahur. Sah tak puasa kami sebab kami ni mandi lepas di subuh. Subuh tu puasa dah. Subuh tu puasa dah. Jadi mandi lepas subuh. Maknanya dia puasa dalam keadaan berhadap sah. Sah tak puasa kami? Dia tanya. Kenapa? Tak belajar ke syarat sah puasa? Kenapa belajarlah syarat sah puasa? Apa dia syarat sah puasa? Di antaranya suci daripada haid dan nifas. Pukul 6-8 minit subuh tu suci lagi haid dan nifas. Suci dah lah. Suci dah, tapi belum suci daripada hadap sah. Sekarang ni dia kata dia kering haid pada waktu sahur. Masuk 6-8 minit subuh, baru mulanya puasa Ramadan, suci dah daripada haid. Suci dah daripada haid. Dan dia terkering dah kan? Suci dah daripada haid? Belum mandi. Suci dah daripada haid? Belum mandi, betul lah soalan dia belum mandi. Tapi dia kata kering haid waktu sahur. Dia mandi lepas subuh. Saya tanya sekarang ni, ketika masuk waktu berpuasa 6-8 minit subuh, suci tak daripada haid? Suci tak? Suci. Cuma belum suci daripada hadas besar kerana belum mandi. Kita lelaki kena reti waktu tu. Mana suci daripada haid, mana suci daripada hadas besar. Dia kata kering waktu sahur. Dia mandi lepas subuh. Berarti pada waktu subuh dia sudah suci daripada haid. Sah puasa. Tetapi belum mandi wajib. Belum suci dah hadas besar. Itu tidak menjadi syarat sah puasa. Suci dah hadas besar, hadas kecil, syarat sah semayang. Suci daripada hadas kecil, hadas besar, tu syarat sah semayang, bukan syarat sah puasa. Kan ada syarat sah puasa, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci hadas kecil, jeng kentut je batal puasa. Tak gegik. Tak ada puasa lagi tanya. Tak lah. Suci dah hadas besar, ada tak syarat sah puasa? Tak ada. Tak ada. Dia tidur tengah hari, bermimpi keluar mani, berhadap besar lah dianya. Batal puasa? Tak. Tidak ada syarat sah puasa, suci daripada hadas besar. Suci dia haid. Haid dia suci dah. Tapi suci daripada haid, syarat wajib sembahyang. Syarat sah semayang, suci dah ada kecil, ada besar. Suci dah haid, syarat wajib semayang. Waktu sahur tu waktu isyak. Waktu sahur tu waktu isyak. Bila isyak bermula, 8.30. Bila berakhir, 6-8 minit. Betul tak 6-8 minit subuh ni? Bukan gitulah. Padat ni. Jadi waktu sahur tu waktu isyak. Bila suci daripada haid, wajib mandi segera untuk solat isyak tunai, untuk qada maghrib. Yang mana orang perempuan yang suci haid sebelah malam, masih nak tidur tu ada sedikit-sedikit dan dia sudah boleh agak bahawa pagi esok boleh puasa dah. Sebab pada malam tu dia ketinggal sikit-sikit sangat je masa nak tidur tu. Padat ni. Kemudian dia bangun tu sahur, dia tak peduli pun mandi wajib untuk solat isyak tunai, untuk qada maghrib. Dia mandi wajib lepas daripada subuh. Memang puasa dia sah. Tetapi kerana kejahilan ilmu fardu ain, dia tinggal semayang fardu isyak, dia tidak qada maghrib. Betul? Nak puasa gitu? Tuan terima puasa kalau semayang tak cukup. Kenapa dia gitu? Kerana jahil fardu ain bab taharah. Berdosa besar kerana jahil fardu ain bab taharah, berdosa besar kerana tinggal semayang isyak. Nak ke syurga seumpama tu. Itu jalan syurga. Itu jalan neraka. Tak, kita kena ingat ni. Bicara bab fardu ain tauhid fiqh ni, bicara syurga neraka. Bicara bab fardu ain tauhid tauhid fiqh, bicara bab syurga dan neraka. Itu bicara fiqh. Kena jahil bab taharah. Akhirnya dosa besar kena jahil bab taharah, dosa besar kerana dia tak sembahyang isyak. Memang puasa dia sah.
Tapi isyak ditinggal. Kenapa timbul soalan seumpama tu? Sebab syarat wajib sembahyang suci daripada haid dia tak belajar. Syarat wajib suci daripada haid. Mandi wajib itu syarat sah untuk suci daripada sah. Mana orang perempuan yang jahil fardu ain pekoh bak taharah. Dia suci haid dah, dia tak mandi lagi, tak semayang. Nanti ya. Terutama sekali orang perempuan yang bekerja. Mana orang perempuan bekerja, dia suci haid siang hari. Tak kira pukul 10, 12 tengah hari ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke. Zuhur dia tak semayang, asar dia tak semayang. Dia balik maghrib, dia mandi baru dia semayang maghrib. Zuhur asar duduk mana? Saya belum mandi lagi, maka apa? Tak wajib semayang kerana belum mandi. Suci haid, suci nifas, syarat wajib kan? Anda jahil bab taharah. Zuhur tinggal, asar tinggal. Duduk mana? Nak semayang sunat? Nak berterawih? Semayang sunat apa gitu? Ustaz, tak ada tempat mandi. Itu bukan alasan. Bukan duduk padang pasir. Di pejabat hanya ada tanda, tak ada tempat mandi. Itu bukan alasan. Ini bab tiang agama sembahyang. Mana orang perempuan yang seumpama ni? Kenapa dia boleh tinggal zuhur dan asar? Ini cerita orang sembahyang. Ini cerita orang sembahyang. Tapi kenapa dia tinggal zuhur dan asar? Kerana dia jahil bab taharah. Dia ingat, tak mandi lagi. Maka zuhur tak apa, tak sembahyang. Tak mandi lagi, asar tak apa, tak semayang. Mandi lepas masuk waktu maghrib sampai ke rumah, barulah mandi-mandi baru sama maghrib isyak. Zuhur asar macam mana? Tak mandi lagi, maka tak wajib lagi semayang. Sejahil-jahil manusia. Orang perempuan. Suami dia di mana? Suami dia mana? Membiarkan isteri meruntuhkan agama, meninggalkan semayang. Campur agama ke belakang, Nabi kata, kerana meninggalkan semayang. Ingat baik. Orang meninggalkan semayang, Nabi kata, meruntuhkan agama. Campur agama ke belakang. Orang meninggalkan semayang, man taraka salata faqad kafara jihara. Orang tinggal semayang dengan sengaja, kafir terang-terang. Mazhab Hambali, kafir agama, murtad ni kekal ke. Mazhab Syafi'i, kafir nikmat. Itu mazhab Syafi'i, bukan kafir agama. Dia orang tinggal semayang. Ada. Bagaimana ni perbuatan ni? Jahil bab taharah, bab fardhu taharah. Ni jahil sangat-sangat. Ada pula orang cerdik sikit. Dia balik malam, dia mandi-mandi, dia solat maghrib tunai, dia qada zuhur dan asar. Juga gitu. Ada? Saya jumpa macam-macam. Dia qada zuhur dan asar. Kenapa kamu qada zuhur dan asar? Dah tadi wajib dah semayang. Kenapa kamu tak semayang? Kerana tak mandi. Kenapa tak mandi? Tak ada tempat mandi sebab duduk padang pasir. Gitu. Tak ada alasan. Itu bukan alasan. Jangan kerana kerja, sanggup tinggal semayang. Jangan. Tak boleh mandi, cuti lah. Ada ni. Ini bab semayang, tak ada kompromi. Bab semayang, tak ada kompromi. Tak ada kerja yang padang untuk menanggung dosa besar tinggal semayang zuhur dan asar. Tak ada kerja. Gaji berjuta sekalipun tak ada. Ini bab semayang. Oh, dia balik malam, dia mandi-mandi, dia solat maghrib tunai, dia qada zuhur, dia qada asar. Itu bukan panggil taubah. Sebab lain kali dia buat pula. Dia tidak menyesal dan tidak ada azam dan tidak akan mengulangi perbuatan tinggal semayang. Tapi nak cerita main mana tu? Kejahilan fardhu ain bab taharah. Akhirnya dah sebesar jahil fardhu ain, akhir tinggal semayang, dah sebesar tinggal semayang pula. Itu contoh. Hak dah sebesar tak belajar satu. Dah sebesar akidah salah, bab tasah hati pun bersifat dengan sifat kecelaan, bab pekoh pun semayang tidak sah, puasa tidak sah. Kita ni masuk puasa Ramadan, kita wajib berpuasa, itu amal. Setakat mana kau ilmu fardhu ain bab puasa? Kita berpuasa satu Ramadan hari ni, itu fardhu ain amal. Fardhu ain ilmu, kena belajarlah bab puasa. Setakat mana fardhu ain kita belajar bab puasa? Kalau dia sudah belajar fardhu ain bab puasa, tak akan timbul persoalan tadi. Mandi lepas subuh, sebab tak sempat nak mandi lepas kena haid, sebab nak masak sahur, sah tak puasa saya. Kalau orang ni tahu bab fardhu ain bab puasa, bab taharah, persoalan tu tak akan timbul. Setakat mana fardhu ain belajar bab puasa? Kita pun masuklah puasa, belajarnya tidak. Berdosa besar kita kerana meninggalkan fardhu ain bab puasa. Berdosa besar. Ada ni. Lepas tu puasa macam mana? Kalau fardhu ain tidak dilengkapkan, atas nasib lah.
Atas nasib lah kalau berbetulan syarat sah disempurnakan, rukun disempurnakan, berbetulan perkara membatalkan puasa dilakukan, maka sahlah puasanya atas nasib. Tapi dosa besar tak dia tidak belajar fardhu puasa, dosa besar. Lepas tu dosa besar masuk bulan Ramadan ni, bulan rahmat ni, bulan keampunan ni, dapat ke rahmat? Dapat ke keampunan kalau berdosa besar? Kita sebut tadilah, ini perhitungan syurga dan neraka diri kita dan keluarga kita. Selesai belajar fardhu ain, tauhid, tasawuf, fiqh, setakat mana kena tahulah kalau dah selesai. Fokus pada amal-amal yang wajib. Masuklah Ramadan, kita perbanyakkan amal-amal sunat. Amal sunat ni lah yang akan menentukan darjah syurga. Orang yang buat amal sunat ni, hak kewajipan beres. Kewajipan belajar fardhu ain beres, kewajipan amal pun beres dengan ilmu. Penentuan darjah syurga, amal-amal yang sunat. Itulah penentuan darjah syurga, 4 darjah ataupun 7 darjah. Tetapi kalau kewajipan tidak dilengkapkan, tak ada cerita darjah syurga, cerita neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau tak lepas hak kewajipan. Hak di sini kewajipan fardhu ain, tauhid, tasawuf, fiqh. Tak ada syurga, bukan darjah syurga. Amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Nak selamat daripada kekal neraka Allah, tauhid kena betul. Nak selamat dari neraka Jahannam, tasawuf, fiqh, taat zahir, taat batin kena sempurna. Selamat dari neraka Jahannam, penentuan darjah syurga. Ni Ramadan ni. Perbanyakkan sembahyang sunat, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan zikir, perbanyakkan sedekah jariah. Sebab apa ni? Ini penentuan darjah syurga. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah selamat dari neraka Jahannam. Siapa yang selamat dari neraka Jahannam? Orang yang beres dalam bab taat zahir, taat batin, fardhu ain, fiqh dan tasawuf. Nak selamat dari neraka Jahannam, kena selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kena beres dalam ilmu tauhid. Istimewa ilmu tauhid. Hadis yang saya baca tadi ni, ilmu yang bermanfaat, hak Allah Taala berfirman dari Nabi Daud AS ni, ini ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manfaat ilmu ni? Mereka kata dah, dalam bab ilmu ni sangat sukar, sangat payah. Kemudian ramai yang berpaling daripada ilmu maka sesat. Mari letak lalu dah begitu. Berpaling daripada ilmu tauhid, tasawuf, fiqh, sesat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardhu ain, tauhid, tasawuf, fiqh, syurga, neraka jawapan dia, penentuan dia. Berpaling daripada ilmu, maka kita dah sesat. Atau mari tekanlah kitab Minhajul Abidin. Benar kepada manfaat ilmu. Manfaat ilmu manfaat yang sangat besar. Sebab Imam mengatakan hamba sangat berhajat kepada ilmu. Kenapa Imam kata? Kerana ditaruh, dibina, diasas segala pekerjaan ibadah sekaliannya atas ilmu. Sekalian pekerjaan ibadah atas ilmu. Yang paling besar sekali adalah akidah, bina atas ilmu. Tasawuf, bina atas ilmu. Kita nak baca Quran, bina atas ilmu. Bukan baca Quran buat sendiri, bukan. Kita baca Quran dah masa budak-budak. Itu asas sahaja untuk kena alif beta, boleh baca. Boleh baca. Kena alif beta, boleh baca, mengenal sikit-sikit, kita cakap kapung. Tapi itu baru asas. Nak baca betul-betul, kena berguru betul-betul. Sebagaimana orang boleh semayang, begitu juga orang boleh baca Quran. Kenapa boleh semayang? Kerana reti rukun 13. Boleh semayang. Macam mana boleh baca Quran? Mengenal. Tapi orang semayang ni betul ke tak? Orang baca Quran ni betul ke tak? Boleh semayang, boleh baca Quran. Kalau kita katalah tak ada orang yang tak boleh baca Fatihah. Semua orang boleh baca Fatihah. Betul ke tak? Orang Islam kalau tak boleh baca Fatihah tu ada, tapi memang pelik sangatlah. Semua boleh baca Fatihah. Dah semua betul ke? Boleh baca sebab kita belajar budak-budak mengenal. Tapi nak betul sungguh kena belajar halusilah pulaknya ilmu Quran. Sama dengan bab akidah, sama dengan bab semayang. Ilmu budak-budak tu ilmu asas sahaja. Ada orang dia pakai ilmu Quran budak-budak, dia baca seorang dia. Lacor dia baca. Lacor-lacor sungguh dia baca.
Sebab dia duduk cerita ke kawan-kawan di sama tua ni, sebulan 2 bulan khatam sekali. Sebulan 2 bulan khatam sekali. Ni amalan dia bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Sebulan 2 bulan khatam sekali. Sebulan 2 bulan khatam sekali. Sebab memang Quran duduk tangan dia nampak. Duduk masjid itu jauh lah, dia pegang Quran. Dia baca Quran. Dia baca Quran. Orang lain bersembang luar. Dia baca Quran. Tapi apabila masjid buat kelas Quran, dia tak pergi dekat. Dia tak pergi dekat. Beberapa kerat orang tua je yang ngadak dengan guru. Dia tak pergi dekat. Walau dia tu amalan dia baca Quran. Pujuk punya pujuk, pujuk punya pujuk. Marilah sekali baca depan tu guru. Baca je bukan untuk guru lah. Hak belajar-belajar tu, hak sama-sama guru tu. Allah, gini dia baca Quran. Tu kau bimbo sekali, cukar cemaking sekali. Baca warna gitu. Dia baca cukup lancar. Dah sebulan 2 bulan khatam sekali amalan dia. Cerita kepada orang. Dan kita boleh tengok pula Quran duduk tangan dia. Dia boleh baca ke tak? Boleh baca. Dia mengenal ilmu budak-budak. Tapi betul ke tak? Tak betul sangat-sangat. Itu hak baca Quran. Fatihah. Betul ke tak? Padat ni? Nak baca Quran, dibina, diasaskan ibadah sekelilingnya atas ilmu. Atas ilmu. Istimewa, lebih-lebih lagi macam dia kata, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dia datangkan hadis ni, cerita ilmu manfaat, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal akan jalalku, kebesaranku Allah Ta'ala, kibriakku, mengenal akan sempurna kudrahku atas tiap sesuatu, sempurna kekuasaan Allah yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk lemah tidak ada walaupun satu perbuatan. Ini sempurnanya kudrahku, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas tiap sesuatu. Kita dah baca tu kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas satu amat kuasa. Mana apa? Semua tu datang dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Apa yang berlaku pada kita semuanya perbuatan Allah. Mengenal akan sempurna kudrahku, kekuasaanku, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Ni hak tauhid. Hak ni kalau salah sini, mensyirikkan Allah pada perbuatan, musyrikun, habis kita. Macam mana kita mengaji wahdaniyah pada perbuatan? Ini hak fadha'in tauhid. Wahdaniyah pada perbuatan. Keluar 2 makna keesaan pada perbuatan. Ternapi, tertolak, mustahil. 2 kesyirikan pada perbuatan. Kesyirikan pada perbuatan ni, istilah ilmu dipanggil kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Tak apalah, istilah ilmu tu tak kerti tak apa. Tapi, kita betul-betul tak berpegang makna 2 keesaan pada perbuatan. 2 makna keesaan pada perbuatan. Betul-betul tak kita tidak berpegang dengan 2 kesyirikan pada perbuatan. Ni ingat baik ni. Musyrikun di sini tak ada bahagian. Tutup buku. Pandai ni. Keesaan pada perbuatan ni lah. Pergi kepada sempurna kudrahku, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sesuatu. Apabila kesemuanya kekuasaan Allah Ta'ala, keesaan Allah pada perbuatan, di mana letak ikhtiar pilihan hati kita dan usaha kita sendiri yang wajib kita pegangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami sembah, kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kami alhamdulillahirabbil alamin, semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diri pilihan kita, diri perbuatan kita pun perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini akidah suratul Fatihah. Tidak berpegang dengan akidah suratul Fatihah ni, bukan tu semayang tu tak terima. Fatihah tu akan laknat dalam tiap-tiap rakaat kita baca dalam semayang. Kita nak semayang ni, bukan hanya betul Fatihah. Itu hukum pekah. Kena comel Fatihah. Itu hukum pekah. Tapi kena berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Ummul kitab, ibu kepada Al-Quranul Karim. Ada ni Fatihah. Besarnya kedudukan Fatihah ni. Akidah suratul Fatihah macam mana? Dia ada 7 dasar utama berakidah dalam 7 ayat suratul Fatihah. Hak baca Fatihah comel, itu bahagian pekah untuk semayang. Akidah macam mana? Ni, nak kenal sempurna kudrahku, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sesuatu. Jahil fadhun tauhid, akhirnya
mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang Allah Ta'ala lemah, walaupun dia tak kata, tapi hakikatnya pegangan dia seumpama tu, tak ada lah. Puasa comel pekoh sekalipun, semayang comel pekoh sekalipun, hati comel tasawuf ikhlas sekalipun, sama sekali takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada musyrikun pada perbuatan yang kafir ijma' ulama imam tidak sah, kekal ke selama-lamanya, bertaubat kemudian dia kena qada habis puasa dia pada masa akidah syirik itu, dia kena qada habis sembahyang dia kena qada zakat dia kena pergi Mekah semula haji umrah dia tak ada. Ingat baik. Istimewa masalah kata ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Dan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia macam Ali radhiyallahu anhu, tiada menyuka akan daku jikalau aku mati kecil-kecil dan aku masuk ke syurga, dan jikalau aku besar maka aku mengenal akan Tuhanku. Mana apa ni? Kalau mati kecil memang masuk syurga. Jadi khadam di dalam syurga, mati belum balik. Tak suka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Disuka mati besar, balik dan kadang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Dia mazhab Ibn Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, tak suka aku kalau aku mati kecil tanpa mengenal Allah. Tapi ahli syurga dah mati kecil. Mati kecil syurga dah ada. Sayyidina Ali kata, aku suka mati besar dan kadang aku mengenal akan Tuhanku. Maksud apa ni? Besarnya ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Atau permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah. Permulaan agama mengenal Allah. Tapi kita nak kenal Allah ni siapa bawa? Rasul bawa. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah itu Rasul. Mengetahui serta berpegang akan aqaidul iman yang 50. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.